Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 28 Ogos bersama saya Khadijah Faisal. Barangkali 2022 menyaksikan kemuncak krisis cuaca luar biasa di mana hampir seluruh tempat di dunia merasai bahangnya. Ia menyaksikan sehebat mana teknologi sekalipun tidak mampu mengatasi masalah perubahan iklim yang mendadak. Di benua Eropah, hampir seluruh negara di benua tersebut kini melalui tempoh kemarau terburuk dalam tempoh 500 tahun. Gelombang haba dan pemanasan global bukan sahaja menyebabkan takungan air di benua itu semakin kering, malah memusnahkan ratusan ribu hektar hutan disebabkan kebakaran. 2/3 negara Eropah berada di bawah beberapa tahap amaran kemarau dan laporan terbaru Balai Cerap Kemarau Global GDO mengatakan 47% benua tersebut berdepan masalah tanah semakin kering. Selain itu, 17% dalam keadaan berjaga-jaga di mana tumbuh-tumbuhan mengalami kesan akibat cuaca ekstrim itu. Risiko kekeringan tanah didorong oleh gelombang haba sejak Mei dan diburukkan lagi dengan kekurangan taburan hujan. Ia memberi impak besar kepada penjanaan tenaga dan mengurangkan hasil tanaman sekaligus menjejaskan bekalan makanan sedunia. And then the massive concern is that if it doesn't rain sufficiently to fill our chalk aquifers and let the rivers flow, that we're not going to be able to fill these reservoirs for next growing season, at which point we'll have to make some very difficult decisions as to what quantity of crops we plant next year. Menurut laporan GDO, hujan yang berlaku pada pertengahan Ogos mungkin mengurangkan keadaan kemarau di beberapa wilayah di Eropah. Namun, beberapa kawasan terpaksa mengalami kerosakan akibat ribut petir. Selain itu, GDO turut melaporkan paras hujan yang normal di Eropah mungkin akan pulih antara Ogos dan Oktober, namun tidak mencukupi untuk memulihkan kemarau di rantau itu. Sur ces écrans, vous voyez les débits du Rhin à l'heure actuelle. Donc, ils sont de l'ordre de 600 mètres cubes secondes sur le secteur entre Bâle et Lauterbourg, qui est notre secteur de compétence. Les débits moyens du fleuve sont plutôt de l'ordre de 1000 mètres cubes secondes, donc on est presque 2 fois en dessous du débit moyen. Dalam pada itu, musim kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan yang dijangka berlarutan beberapa bulan lagi di beberapa wilayah di selatan Eropah. Sebelum ini, penyelaras Perkhidmatan Pemantauan Satelit Kesatuan Eropah menjangkakan Eropah bakal mengakhiri tahun ini dengan lebih banyak tanah terbakar mengikut keluasan berbanding 2017. Menurutnya, tahun ini adalah yang terburuk bagi kebakaran hutan dengan hampir 1 juta hektar musnah. Quando foi ali por volta das 11h30, meio-dia, comecei a ligar aos meus familiares e eles a gritar e a dizerem que estava a avançar, vim-me embora. Quando cheguei aqui, está este pandemónio, estava para ali, estava para aqui. Secara keseluruhan, ancaman kemarau dilaporkan melanda sebahagian besar Itali, Sepanyol, Portugal, Perancis, Jerman dan beberapa negara lain. Kesan pemanasan global bukan sahaja melanda Eropah, malah juga China. Separuh daripada kesemua wilayah di negara itu mengalami kemarau dahsyat, menjejaskan ratusan juta penduduknya yang kini berdepan musim panas paling bahang. Negara ekonomi kedua terbesar dunia itu dilanda gelombang haba, banjir, kilat dan kini kemarau yang disifatkan saintis sebagai lebih teruk berikutan perubahan iklim. Menurut Kementerian Pertanian China, sebahagian selatan negara itu merekodkan suhu tinggi berterusan dan terpanjang sejak rekod mula dicatatkan lebih 60 tahun lalu. Selain itu, suhu tinggi turut mencetuskan kebakaran hutan di wilayah barat daya Chongqing dan Sichuan apabila gelombang haba berlarutan sehingga lebih 2 bulan. Sejak 14 Ogos lalu, kedua-dua wilayah itu menerima taburan hujan kurang 80% dan mengalami sebanyak 19 kebakaran. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini.
我本来是个外省的，在江西的，然后在重庆做生意。现在重庆有难，我觉得作为一个住在重庆的外地人，有责任有义务过来，做一些力所能及的事。 Dalam pada itu, suhu mencecah 45 darjah Celsius menyebabkan beberapa wilayah melaksanakan langkah memotong bekalan kuasa industri. Dewan Negara China turut mengumumkan subsidi bernilai 10 bilion yuan bersamaan 6.5 bilion ringgit bagi para pesawah yang terjejas dan memberi amaran awal mengenai ancaman buruk untuk musim menuai tahun ini. China menghasilkan sendiri lebih 95% daripada beras, gandum dan jagung bagi kegunaan domestik. Bagaimanapun, hasil tuaian yang berkurangan disebabkan pemanasan global bakal melonjakkan permintaan import untuk penduduknya. Ia juga sekaligus memberi tekanan kepada rantaian bekalan global yang sedia ada terbeban akibat perang Rusia-Ukraine. Sementara itu di Iraq, suhu mencecah 50 darjah Celsius sehingga penduduk kehabisan sumber air bersih dan terpaksa bergantung kepada bantuan bekalan air oleh kerajaan. Cuaca ekstrem itu dalam masa sama turut menyebabkan sungai Euphrates terus susut. تم تأجير بعض الحوضيات لتلافي هذه الشحة في المناطق وتزويد المواطنين لأن هناك عدة مجمعات وهذه أثرت بصورة سلبية على المواطنين. Di perkampungan Al-Aghawat, air telaga menjadi alternatif penduduk untuk kegunaan mandi dan membasuh. Hanya 10 daripada 50 buah rumah di perkampungan itu masih berpenghuni, di mana ramai penduduk terpaksa meninggalkan kampung untuk pergi ke kawasan yang mempunyai akses air. Alhamdulillah bertemu kembali. Pakistan diisytiharkan darurat berikutan bencana banjir mengorbankan lebih 1,000 nyawa serta menjejaskan lebih 30 juta penduduk. Menteri Perubahan Iklim Sherry Rahman berkata, situasi itu merupakan bencana kemanusiaan dan menggesa komuniti antarabangsa supaya tampil menghulurkan bantuan kepada negara tersebut. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan Pakistan berkata lebih 343 mangsa yang maut akibat banjir adalah kanak-kanak. Antara wilayah paling terjejas ialah Sindh dan Balochistan di mana lebih separuh mangsa maut adalah dari kedua-dua wilayah itu. Banjir turut memusnahkan tanaman seluas lebih 800,000 hektar selain banyak kawasan terputus hubungan dan perkhidmatan pengangkutan. Kebanyakan kemudahan mudah alih dan internet juga tidak berfungsi di wilayah itu. Kalau penjivia karo, ini side sa, dua tak kita. Siapa budiyo? Bonan ni membuka basro kone, putih cucun joko basro kone. Ati pani bian kita udah ada thaga Allah sai rodi de. I pani kadhan nikalan mi kala sai tu parte karke. Rodi thaban kya mile. Banjir kali ini antara yang terburuk berlaku di Pakistan sejak 2010 yang mengorbankan lebih 2,000 penduduk. Negara itu kini bergelut menghadapi kesan bencana banjir dan memohon sejuta kemah perlindungan untuk diberikan kepada mangsa. Usaha pembiayaan dan pembinaan semula bakal menjadi cabaran bagi Pakistan yang kekurangan dana sekaligus memerlukan bantuan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk membantu negara itu keluar dari masalah yang dihadapi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 4 lagi cedera selepas ribut tropika Maon membadai negara tersebut yang kini menuju ke tenggara China. 2 dilaporkan maut selepas dihempap pokok tumbang di wilayah pergunungan utara Kalinga dan Cagayan, manakala seorang lagi mangsa lemas di timur wilayah Camarines Sur. Ribut tropika Maon mendarat di timur laut Filipina dengan kelajuan 185 km sejam, membawa hujan lebat dan membanjiri kawasan penempatan penduduk sehingga menyebabkan tanah runtuh. Susulan itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penutupan 2 hari pejabat kerajaan dan sekolah awam di wilayah yang terkesan.
Buat masa ini, beberapa bandar di selatan China dan kawasan sekitar pantai wilayah Guangdong sedang bersiap sedia berhadapan dengan ribut maon yang dijangka mendarat di negara itu. April lalu, ribut tropika Maggie melanda wilayah pesisiran pantai Filipina yang mengorbankan 172 kematian. Baik, sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Ikuti Globe Al-Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan global dan dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.